majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Encik Mak Kah Kiong, Setiausaha Agong Parti Gerakan Malaysia bagi menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis. Saudara-saudari, anda sihat semua? Semangat tu aku nak. Yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, abah kita. Kita rindu sangatlah pentadbiran abah kita. Betul tak? Bila boleh tukar semula? Tukar Negeri Sembilan dulu, lepas tu kita tukar persekutuan. Yang berhormat Datuk Ustaz Haji Idris Haji Ahmad, pemimpin-pemimpin pada PAS Bersatu Gerakan di atas pentas, dan saudara-saudari yang saya kasihi, tuan-tuan dan puan-puan, selamat sejahtera sekali lagi saya ucapkan. Saudara-saudari, sembunyian telah berbunyi. Kita akan menghadapi PRN di Negeri Sembilan. Tapi saya nak minta saudara-saudari bertenang, sabar. Kerana pihak lawan kita di sana, Mr. 10%. Korang kenal tak siapa Mr. 10%? Lim Guan Eng. Mr. 10%. Itu isu terowong dasar laut. Dia minta 10%. So saya panggil dia Mr. 10%. Dia sekarang sudah main satu naratif yang baru. Apa dia kata? Baru semalam kalau tak silap saya. Dia kata gelombang hijau adalah gelombang Islam. Siapa menyokong gelombang hijau adalah pengkhianat kepada bangsa dan negara. Kerana, dia tambah lagi, dia titik beratkan ni, kerana Perikatan Nasional akan merobohkan kuil, tokong dan tempat beribadat di Malaysia. Hebatnya. Saya nak beritahu, bertenang, saya minta bertenang. Diorang main isu ni, kita bertenang, ya. Dalam bab menghasut ni, DAP tak pernah kalah tau. Kita bertenang, ya, kita bertenang. Malam ni saya nak jawab pada Lim Guan Eng, Mr. 10% tu. Pertama, Pelbagai Persekutuan. Perkara 11, kita ada kebebasan beragama. Tempat-tempat beribadah boleh dibina. Kita Perikatan Nasional mendukung Pelbagai Persekutuan kita. Kedua, saya nak minta Mr. 10% ni, kalau ada masa, rajin baca sikit. Bacalah buku yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qadarawi. Nama besar yang selalu disebut-sebut oleh Anwar Ibrahim. Buku apa tu? Fiqh Jihad. Dalam Fiqh Jihad saya ada bacakan terjemahan tu. Okey? Dia kata dalam bab perang, you tahu apa itu perang? Bunuh-membunuh, musnah-memusnah. Tapi dalam Islam dia ada sekatan. Apa itu sekatan? Tak boleh serang, tak boleh roboh tempat beribadah walaupun yang non-Muslim tu. Betul? Apatah lagi Malaysia ni aman damai. Adakah Perikatan Nasional akan roboh tempat beribadah non-Muslim? Memang tidak. Ini main sentimen lah. Saya pun tak boleh faham. Bertenang. Okey. Mungkin dia ikut pandangan orientalis Arno Thomas, ya, yang menyatakan Islam dikembangkan dengan kekerasan. Bacalah buku tu. Dr. Yusuf Al-Qadarawi, Fiqh Jihad, ya. Mungkin Anwar Ibrahim, PMX juga memberi kebenaran. Ni raja pemutihan. Semalam juga menyucikan apa-apa kejahatan yang dibuat oleh DAP. Apa Anwar kata? PMX kata, Anwar Ibrahim kata, DAP ini tak anti-Islam. Yang anti-Islam gerakan. Kerana gerakan membawa isu Jawi dan RUU 355 pergi ke mahkamah. Malam ni saya nak jawab. Dengar, pasang telinga.
Gerakan tak macam DAP, kita tak pandai hasut. Tapi rakyat termakan hasutan DAP. Takut tulisan Jawi itu, ingat, akan dipaksa memeluk Islam. Gerakan bawa isu ni ke mahkamah. Kita tanya hakim Mahkamah Tinggi, Arif, adakah pembelajaran tulisan Jawi seseorang itu akan terpaksa memeluk Islam? Saya masih ingat Hakim Mahkamah Tinggi Pulau Pinang, dia seorang bangsa Sing. Dia kata, Mak, dulu saya pun belajar tulisan Jawi tau. Tulisan Jawi adalah sebahagian daripada bahasa Melayu. Saya tidak paksa untuk masuk Islam. Jelas Hakim Mahkamah dah buat keputusan, pembelajaran tulisan Jawi tak ada paksaan dalam memeluk Islam. Gerakan dah dapat satu keputusan, beritahu rakyat. Itu sebab kita bawa ke mahkamah, biar mahkamah membuat keputusan. Kedua, RUU 355, saya nak jawab juga kenapa kita bawa ke mahkamah. Kita tanya mahkamah, adakah RUU 355 non-Muslim akan diberi kesan juga? Jawapan terang dan slow, non-Muslim tak ada kaitan dengan RUU 355. Maka lain kali gerakan tak ada alasan untuk menolak. Betul? Itu sebab kita bawa ke mahkamah, biar mahkamah membuat keputusan. Semua rakyat akan ikut. Betul tak? You suka tak suka, bila mahkamah buat keputusan, you ikut. Itu sebab saya setuju di bawah pentadbiran ABA, kita bawa isu kalimah Allah ke mahkamah. Biar mahkamah tertinggi kita sampai mahkamah persekutuan membuat keputusan. Kini Kerajaan Madani telah menarik balik rayuan tersebut. Mungkin dia betul, mungkin dia salah, tetapi kita khawatir adakah menarik balik rayuan tersebut adalah keputusan politik. Kalau kamu lihat di belakang Kerajaan Madani, siapa di belakang mereka? Semua DAP. Adakah keputusan itu telah dikompromi? Itu sebab adalah bijak untuk bawa kes ni sampai ke Mahkamah Persekutuan. Bila Mahkamah buat persekutuan, kita rakyat ikut saja. Betul? Itu saya kata, Anwar ni suka jadi PM tapi tak pandai. Dua perkara yang berbeza. Macam saya suka menyanyi tapi saya tak pandai. Bolehlah tahan suara saya macam Datuk Alif Sukri. Okeylah, boleh. Setakat nak menghiburkan saudara-saudari masih boleh lagi. Sama juga Anwar Ibrahim, PMS kita suka tapi tak pandai. Nah, kini sudah buat satu movie, The Untold Story, untuk menghiburkan rakyat. Korang sudah tengok tak The Untold Story? Tak tengok tak? Aku pun tak tengok. Sebab Saiful tak ada dalam lakonan tersebut. Bukan Saiful yang sana tu, Saiful Apeh Cicak Mentor, tak ada sebagai pelakon. Saya tak tengok, saya suka Saiful Apeh, okey. Saiful yang satu lagi, itu bukan Untold Story, itu Told Story lah, Perhakiman Adil lah, pergi cari. Sampai sekarang pendakwa rakyat yang mendakwa Anwar Ibrahim tak dinaik pangkat jadi Hakim Mahkamah Rayuan ni. Tapi kita tunggulah. Okey, kita tunggu. So saya tanya kawan saya, you ada tengok? Dia kata ada. You pergi tengok buat apa? Dia kata saya nak jimatkan duit elektrik. Musim panas nanti bil elektrik naik. Saya takut saya pergi sinema untuk 1.5 jam. Lepas tu saya tanya dia, apakah kualiti cerita The Untold Story tu? Dia beritahu saya, kualiti The Untold Story sama dengan kualiti Kerajaan Madani. Teruk sangat. Betul tak jawapan dia? Betul tak? Betul. Tepulah tangan sikit. Aku ingat saya salah. Dia kata teruk sangat. Tapi saya tak berani cakap dekat sini. Dia yang cakap, bukan saya cakap. Nanti saya kena tangkap oleh pihak polis. Malam ni saya nak memuji sikit. Ada kebaikan juga Anwar Ibrahim. Saya nak memuji Anwar Ibrahim, pentadbiran dia, ya. Sebab orang-orang DAP, PKR dia beritahu saya kenapa mereka pilih PMX Anwar Ibrahim dan mereka tidak memilih PM Best Tan Sri Muhyiddin Yassin. Malam ni saya nak memuji. Pertama, dia beritahu saya, di bawah PMX kita ada kebebasan untuk buat perarakan LGBT. Tak sama di bawah
PM best kita Tan Sri Muhyiddin Yassin, tak ada orang berani keluar kegiatan Songsang ni. Dia orang suka sangat. Yang kedua, dia beritahu saya, Anwar Ibrahim ni PM best, dia menghargai seseorang pemimpin. Tak kira latar belakang kotor dan bersih. Tapi Tan Sri Muhyiddin Yassin fokus pada latar belakang yang bersih saja. Itu slogan kita. PM best, stabil dan bersih. Kalau kita boleh berkompromi, lama kita dah berkompromi dengan baby Zaid Hamidi dah. Sekarang masyarakat Cina panggil Zaid Hamidi sebagai baby sebab dia tolong Anwar Ibrahim. So dia kata kebaikan Anwar Ibrahim, dia tak kira bersih kotor, dia akan menghargai. Yang ketiga, dia orang kritik PM best kita Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia kata Tan Sri Muhyiddin Yassin selalu bantu orang miskin saja. Orang miskin tak ada guna beban kepada negara. Berbeza dengan PMX kita Anwar Ibrahim, dia tolong bank. Ni formula daripada Raja Formula. Macam mana tolong bank? Dia minta pinjaman dengan cagarkan KWSP. Contoh cara main KWSP dekat mana? KWSP ada RM10,000. You nak pinjamkan, pinjam RM1,000 kan? Bank ambil RM10,000 daripada KWSP. Wang RM10,000 anda punya, ambil RM1,000 untuk pinjam kepada kamu. Bank tak perlu ada dana. Ambil duit kamu, pinjam kepada kamu. Lepas tu you tak boleh bayar balik, hangus semua duit kamu. Ambil alih oleh bank. KWSP tak ada. Kita bersara pun tak ada duit ke mana. Bank beruntung. Lepas bank untung, bagi pinjaman kepada orang kaya untuk buat bisnes. Itu mereka suka. Itu satu formula yang hebat. Itu kelebihan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Mereka ada raja formula. Saya dengar kata formula yang terbaru, OPR pun nak naik juga. Setuju tak? Setuju ada tak setuju? Macam setuju saja. Tapi malam ni saya nak menjelaskan untuk bagi pihak PH juga. Ada kebaikan, kita kena memuji ya. Kenapa OPR kena naik? Apabila OPR naik, interest akan naik. Apabila interest naik, saudara-saudari takut untuk membeli kereta, takut untuk membeli rumah. Lepas tu duit itu simpan dalam bank. Bila simpan dalam bank, interest ada. Bila kuasa pembelanjaan rakyat menurun, dalam pasaran permintaan menurun, betul? Bila permintaan menurun, tawaran di pasaran pun menurun, betul? Bagus, ada dengar. Ni kelas ekonomi. Bila tawaran menurun, harga barang menjadi murah menurun. So tuan-tuan dan puan-puan, LPR sudah naik. Korang ada rasa tak barang sudah menjadi murah? Ada tak? Mana tak ada. Sekurang-kurangnya ada dua perkara yang murah. Satu, tiket and story bukan murah saja, free of charge. Yang kedua, bukan simen murah, gaji kita yang murah. Gaji murah. I ingat dia ada polisi yang bagus. Mana tahu akhirnya gaji kita yang murah. Kerajaan Madani dia tahu. Kini dia telah mempromosikan satu slogan yang baru, rahmat. Daripada rahmatillah alamin, daripada Islam. Kita ada makanan rahmat, kita ada minuman rahmat, kita ada kereta rahmat, kita ada rumah rahmat, semua rahmat. Maksudnya murah-murah. Saya bagi contoh kereta rahmat, kereta yang murah. Baru-baru ini, satu kereta yang sangat murah, tetapi mengikut Dato' Sri Wikasion, kereta murah tersebut tidak mencapai piawai keselamatan, saudara-saudari. Biar murah tapi bahaya untuk gunakan. Konsep-konsep rahmat ni bagi roti kepada rakyat, tapi roti itu basi. You makanlah, nanti you sakit, you mati, you punya pasal. Sama juga kereta murah tak mencapai piawai keselamatan. Akhirnya apa yang kita dapati? Nyawa rakyat yang murah.
Tak boleh, perkara ini tidak boleh. Kita kena ubahkan. Perikatan Nasional akan membantu rakyat jelata semua. Kini akar umbi MCA, MIC dan UMNO juga kawan kepada Perikatan Nasional. PRN yang akan datang, mereka akan sokong pada kita. Betul? So, berkawanlah dengan mereka. Tak apa. Mereka akan datang ke Perikatan Nasional. Percayalah. Tapi, mereka tak suka kepimpinan Barisan Nasional. Khususnya bekerjasama antara DAP dengan UMNO. Khususnya, Mr. 10% dengan Baby Zahid Hamidi. Mereka tak suka. Tapi mereka masih nak bekerjasama lagi. Tapi malam ni saya nak memuji saya nak memuji. Ada kebaikan juga kerjasama dengan antara Lim Guan Eng, Mr. 10% dengan Baby Zahid Hamidi. You tahu tak apa kebaikan? Kebaikan adalah keselamatan negara Malaysia. Kenapa? Saya kupaskan. Satu, tahu menghasilkan terowong dasar laut yang tidak kelihatan. Satu lagi, tahu hasil kapal perang yang tidak kelihatan. Bayangkan, kita ada musuh masuk ke Malaysia, menyerang Malaysia. Dia nak serang rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia dekat mana? Oh, semua terselindung dalam terowong dasar laut yang tidak kelihatan. Kan hebat, semua rakyat selamat. Lepas tu mereka kena bom. Bom dari mana? Rupa-rupanya kapal serang yang tidak kelihatan. Tengok tak? Ada kebaikan. Tepulah tangan. At least ada kebaikan dalam keselamatan negara kita ni. Tuan-tuan dan puan-puan, itu sebab Zahid Hamidi minta pemuda UMNO bersabar, jangan tutup minta maaf daripada DAP. Pemuda tu okey. Lepas tu mereka buat lawak minta maaf daripada Joyce Lintan. Korang tahu siapa Joyce Lintan tak? Joyce Lintan adalah pelawak Amerika yang menghina rakyat Malaysia, yang memandang rendah Malaysia, kata Malaysia adalah negara sedang membangun. Tuan-tuan puan-puan, negara sedang membangun yang dikatakan oleh Joyce Lintan. Lim Guan Eng dengan bapanya Tan Sri Lim Kee Siang selalu kata Malaysia negara bankrupt. Siapa yang lagi lawak ni? Siapa yang lagi teruk? Tapi lawak ni UMNO suka, mereka suka dengar. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nak puja panjang lebar, ya. Yang akhir sekali, kamu berita keluar pergi sana, beritahu kawan-kawan kamu, Perikatan Nasional adalah parti yang boleh dipercayai. Bagi satu contoh, di Pulau Pinang, Lim Guan Eng Mr. 10% pernah janji bila dia mengambil alih Pulau Pinang, di Sungai Nyo dia akan hapuskan. Bila dia jadi ketua menteri, tak hapus lagi. Lepas tu Mr. 10% kata, itu kuasa persekutuan. Bila dia jadi menteri kewangan, tak mansur-mansur lagi. Berbeza dengan Terengganu di bawah Perikatan Nasional. Hari ini mentadbir, bukan besok, dalam masa 1 minggu. Tu dekat Terengganu sudah hapuskan. Bagi tepukan. Kita tak berani menipu Perikatan Nasional. Dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, saya menyeru tuan-tuan dan puan-puan, kita minta kawan-kawan di luar sana beri sokongan yang padu kepada Perikatan Nasional. Dan bila Negeri Sembilan bertukar, pentadbiran Abah akan kembali di Putrajaya. Perikatan! 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 Saya Mata Keong daripada Gerakan. Kalau you tak kenal saya, tak apa, you kenal Dato' Suresh dah cukup. Ya, terima kasih.